Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi apa yang kita sebutlah sebelum ni tentang uh, Allahumma salli ala Muhammad, tentang bab fiqh ibadah. Jadi sebelum ni kita sebut tentang beberapa perkara, antaranya tentang definisi pembahagian dalam fiqh ibadah dan juga dalam kitab-kitab fiqh. Jadi satu imbasan balik pada apa yang kita sebut sebelum ni, dalam bab kitab fiqh kita ni dia ada bab ibadah, ada tentang muamalah, ada tentang munakahat dan juga ada tentang jenayah. Itu yang secara umum lah. Jadi kita kata perbahasan dalam kitab fiqh ni dia telah merangkumi keinginan ataupun kekuatan yang ada pada diri manusia. Sebagai contoh, manusia ni diberikan kekuatan akal. Jadi untuk harmonikan kekuatan akal, kita ada bab ibadah. Kita ada keinginan perut. Jadi untuk makan dan minum semua. Jadi kita diberikan bab muamalah supaya dapat kawal. Yang ketiga, ada keinginan dalam untuk melakukan persetubuhan semuanya. Jadi kita diberikan dengan hukum hakam dalam bab perkahwinan. Dan seterusnya, kita ada juga keinginan rasa marah yang menyebabkan permusuhan, pembunuhan. Kemudian Allah Ta'ala berikan kepada kita hukuman tentang bab jenayah. Jadi kesemua ni hukuman-hukuman ni adalah bersesuaian dengan naluri ataupun sifat semula jadi yang ada pada manusia. Jadi hari ini kita masuk pula yang seterusnya tentang mukallaf. Mukallaf ni orang yang telah dipertanggungjawabkan. Apa yang dipertanggungjawab tu? Dengan suruhan dan juga larangan daripada syarak setelah cukup segala syarat dia. Seorang tu jadi mukallaf, dia akan terikat dengan hukum taklifi yang 5, iaitu wajib, haram, sunat, makruh dan juga harus. Jadi kita tengok satu-satu apa dia syarat untuk seorang tu digelar sebagai mukallaf. Untuk jadi orang yang dapat dipertanggungjawabkan dengan hukum-hukum ni, yang pertama dia tu mestilah baligh. Baligh maksudnya dah sampai umur bagi lelaki dan juga bagi perempuan. Jadi kalau seseorang tu tak baligh lagi, dia tak dipertanggungjawabkan dengan hukum. Kalau dia buat satu-satu kesalahan macam mana? Dia mencuri daripada jiran ke, dia tumbuk orang ke, jadi macam mana nak buat? Kalau kesalahan daripada orang yang tak baligh lagi, ibu bapa dia yang akan tanggung. Kalau dia curi, ibu bapa dia kena ganti semua. Dalam bab fiqh, hukum-hukum ni tak dikenakan kepada yang belum baligh, tetapi dikenakan kepada satu perkara saja, iaitu solat. Orang belum baligh, dia disuruh untuk solat ketika umur dia 7 tahun ni. 7 tahun sudah diperintahkan untuk solat. Padahal tak di dalam benda-benda lain tak suruh pun tak, tapi solat. Kemudian disuruh untuk pukul pada usia 10 tahun. Benda tu tak wajib pun bagi dia. Tapi disuruh. Bila umur 12 tahun, barulah boleh disuruh dia halau daripada rumah kalau dia tetap juga tak mau solat. Jadi solat ni special, istimewa bagi budak-budak. Walaupun budak baligh lagi, telah diperintahkan untuk pukul supaya untuk terbiasa dia tak jangan jadi terbiasa dia ni meninggalkan solat. Okey. Yang pertama syarat dia adalah baligh. Okey, apa dia tanda-tanda yang menunjukkan seseorang tu baligh? Okey, jadi tanda dia ada 3 perkara. Yang pertama, mimpi jima'
hingga keluar mani. Okey. Jadi bila sebut tentang mimpi jima', memang dia ni wajib mimpi dan dalam mimpi tu dia jima' ke? Tak semestinya. Mimpi ni kalau dalam bahasa Arab disebut al-hulmu ataupun ihtilam. Apa-apa mimpilah, tiba-tiba pagi tu dia bangun, dia tengok basah tu dikira sebagai mimpi basah. Tak semestinya mimpi jima'. Okey. Jadi bila dah bermimpi, dia dah kira sampai umur. Yang kedua, keluar haid bagi perempuan. Keluar haid bagi perempuan dikira sebagai dah sampai umur balik. Okey. Dan seterusnya, yang ketiga, sempurna umur 15 tahun Qamariah. Apa dia Qamariah ni? 15 tahun ikut kalender bulan, kalender Islam. Bukannya Syamsiah. Syamsiah tu ikut kalender matahari. Beza dia kalau dalam 1 tahun Hijriah yang Qamariah ni ada 354 hari, 8 jam, 8 minit. Bagi 1 tahun Masihi, yang Syamsiah ni ada 360 hari. Jadi kalau nak ikut umur 15 tahun, dia akan capai umur dia tu cepat lagi lah. Sebab tahun dia tu sikit lagi. Jadi orang kalau kita hari ni mungkin umur 20. Tapi sebenarnya ikut Islam umur kita dah 21 dah semula. Sebab kalender kita ni setahun tu kurang dalam 6 hari. Dah bayanglah kalau 10 tahun ke 20 tahun lah. Jadi kita ni dah kena tahu. Setiap orang kena tahu berapa dia punya umur ikut kalender Qamariah. Okey, kena tahu semua ni. Sama ada awak boleh Google ke, boleh search je, banyak cara. Kalau tak lari pun sikit-sikit je lah. Jadi sini kata tanda balik ni ada 3. Jadi kalau ada salah satu daripada 3 tu dah cukup. Tak semestinya ada 3. Macam orang puang, haid, sempurna umur, jima' tak cukup salah satu daripada syarat tu. Jadi memadai untuk dia ni disebut sebagai balik. Okey. Jadi timbul persoalan, apa hikmahnya umur akhir balik tu dikira dengan 15 tahun Hijriah, 15 tahun kalender Islam. Kenapa 15 tahun bukan 14? Antara hikmahnya ialah bila umur 15 tahun tu seseorang tu telah dikira layak untuk berkahwin. Dia dah ada timbul nafsu syahwat, selera makan dia tinggi, dia ada keinginan untuk hidup selesa ataupun dalam istilah lain at-tabassut. Jadi dia akan menyebabkan dia melakukan perkara-perkara yang melampau ataupun melakukan perkara yang tak molek lah untuk memenuhi keinginan tu. Jadi Islam datang dengan hukuman dia bermula apabila ada keinginan-keinginan tu. Yang lazimnya bermula umur 15 tahun. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai sinnul murahaqah. Umur matang. Umur ni kita akan memberontak lah. Orang lelaki ke perempuan ke, dia memberontak. Dia nak buat perkara-perkara yang berbeza sikit daripada orang lain buat. Nak mempersoalkan semua benda. Okey. Kemudian kita pergi lagi tentang sini dia tak banyak tapi kita akan sebut sikit. Okey, ciri-ciri air mani. Ni penting sebab nak kita bezakan dengan sifat air yang lain, iaitu air mazi dan juga air wadi. Okey, air mani sifat dia ada 3. Kalau ada salah satu daripada 3 sifat ni, okey dah kita kenal lah dia itu adalah air mani. Yang pertama, dia keluar dengan syahwat. Dia akan menyebabkan badan kita akan jadi letih. Yang kedua, bau dia seperti mayang kurma. Macam pelepah kurma ni, adapun kita ambil buah kurma lah. Buah kurma yang kering tu. Bukan kurma apa? Kurma basah tu kan. Kita tak rasa. Jadi, bau seperti mayang kurma. Dan dia yang ketiga, dia keluar bertahap-tahap.
Dia macam kalau air mazi dia, meleleh dia akan sekali gitu je. Tapi kalau yang ni keluar bertahap-tahap, mungkin sekali, mungkin 2 kali, 3 kali. Jadi, kalau ada 3 sifat tu, salah satu, tu adalah ciri air tu adalah air mani. Okey. Air mani, hukum dia adalah suci. Macam mana sifat sekalipun, hukum dia adalah suci. Terkena pakaian, Nabi SAW, malam tu bersama dengan isteri dia ataupun maksudnya pagi esok tu tengok dalam keadaan berhadam besar. Jadi lepas mandi, guna pakaian yang sama Nabi pergi sembahyang. Jadi boleh. Air mani ni suci. Air mani perempuan, dia warna dia kekuningan ataupun dia cair sikit. Air mazi adalah air cecair yang berwarna putih, yang cair, dan juga dia keluar ketika dalam keadaan syahwat. Jadi dia tak keluar bertahap. Jadi dia tak menyebabkan badan keletihan. Tu beza air mani dengan air mazi. Air wadi, air yang berwarna putih, yang keruh, yang tak berbau. Dia keluar biasanya selepas buang air kecil ataupun kita angkat barang-barang yang berat. Kita angkat barang sampai rasa basah ke bawah tu, air wadi. Jadi air mazi dengan air wadi ni najis. Dia akan membatalkan wuduk. Tapi tidak menyebabkan kita kena mandi wajib. Maksud dia, kena tukar pakaian. Jadi dalam kisah sahabat-sahabat dulu ada juga yang kisah ni. Orang yang paling glamour yang kita ingat dalam kisah dia adalah Saidina Ali. Saidina Ali kata, kuntu rajulan mazza'an. Aku ni seorang lelaki yang selalu keluar air mazi. Wa kuntu astahyi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li makan ibnatihi. Aku ni malu nak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia ni kahwin dengan anak Nabi kan, takkan dia nak tanya benda gitu, dia malu. Fa amartul Miqdad ibna Aswad fasa'alahu. Aku suruhlah seorang sahabat lagi nama dia Miqdad ibnu Aswad. Jadi Miqdad ibnu Aswad pun tanya. Faqala yausilu zakarahu wa yatawaddau. Nabi kata basuh ke hujung kemaluan tu, kemudian berwuduk. Tu cara membersihkan air mazi. Jadi hadis ni riwayat Bukhari Muslim lah. Jadi ada beberapa permasalahan. Okey, yang pertama, kalau air mani dia nak keluar. Lepas tu orang tu dia tak mau mandi wajib. Cara dia tahan, dia pegang kemaluan dia, tahan tak mau keluar. Kemudian air tu pun tak keluar. Jadi dia dikira ada kena mandi wajib tak? Jadi mengikut pandangan yang kuat kata dia tak payah mandi wajib, dan juga kalau dia baru kali pertama tu nak tengok balik ke tak balik, jadi dia tak dikira sebagai balik lagi. Jadi balik tu dia kena keluar. Walaupun padahal nak keluar dah ni tapi dia tahan. Tak mau balik. Sebab kalau balik wajib sembahyang lah. Jadi tahan. Setiap kali nak keluar dia tahan. Jadi tu dia tak dikira. Macam mana pula air mani yang keluar dari budak-budak yang umur 9 tahun tak sampai lagi 9 tahun. Jadi hukum dia jadi mana? Jadi hukum dia dikira hukum najis. Hukum dia tak sama dengan air mani orang dewasa ataupun orang yang dah sampai umur 9 tahun yang balik dah, dia tak dikira balik. Air mani tu macam air mazi juga, dia dikira sebagai najis. Jadi okey. Apa lagi permasalahan yang biasa kita dengar? Banyaklah dia awak boleh tanya dalam ruang di Telegram ni tentang permasalahan tentang air mani, air mazi, air wadi. Jadi kena ingatlah air kencing, air wadi, air mazi najis, tapi air mani dia tak najis. Kita balik semula kepada syarat mukallaf. Yang pertama balik, yang kedua berakal. Maksudnya dia boleh fahamlah benda tu. Yang ketiga, sampai seruan dakwah Islam secara sempurna. Kalau seseorang tu duduk di tempat yang dakwah Islam tu biasanya boleh sampai, tapi dia tak pergi cari.
Contoh kita kata, sempurna baru ni kan ada isu sikit lah kata tak masuk Islam semua dah. Bila kita tanya orang rupanya Islam dah sampai tapi dia buat endah-endah. Dia pun ada peluang untuk cari Islam tu, dia boleh dengar tapi dia tak cari. Jadi dia dikira dah sampai seruan, dia tak sembahyang dah tu dikira berdosa. Yang masalah tak sampai seruan yang tak mengkalah ni adalah orang yang duduk dalam hutang, dia tak pernah tahu pun keadaan dunia luar. Jadi dia ni dikira sebagai orang yang tak sampai seru, dia tak mukallaf. Maksudnya dia dah cari dah, cuba nak cari semua ni lah. Jadi kalau dia dah ada orang mari, dia dah perkenalkan cara asli. Orang tanya, pernah dengar tak pasal Islam? Pernah dengar, saya tak minat. Jadi tak cari. Tu dikira sebagai orang yang mukallaf. Kalau dia tak pernah dengar langsung, macam di Amazon, di Brazil, tu barulah kita kata tak cukup syarat mukallaf. Jadi yang keempat, sempurna panca indera yang membolehkan seorang itu faham Islam. Ni kalau orang tu dah lah buta, dia bisu, dia tulis semua mana. Jadi dia tak tahu macam mana nak sembahyang, nak beriman lah. Jadi dia tak cukup syarat mukallaf, dia tak payah nak sembahyang. Okey. Seterusnya kita pergi pula bahagian taharah ataupun bersuci. Dalam kitab-kitab fiqh, bab taharah ni duduk di bahagian yang paling depan sekali. Sebab nak beritahu yang Islam adalah agama yang sangat mementingkan kesucian. Kesucian dan juga kebersihan. Jadi taharah, satu lagi nazafah. Nazafah tu kebersihan. Taharah tu kesucian. Dari sudut bahasa, bersih dari segala kotoran. Sama ada yang hissi, yang nyata ataupun yang maknawi, yang dalaman. Jadi mengikut syarak adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengharuskan solat atau seumpamanya. Okey. Jadi bentuk bersuci. Okey, bentuk bersuci ni ada 4. Yang pertama dengan cara kita bab menghilangkan najis. Yang kedua dengan cara tayamum. Yang ketiga wuduk dan yang keempat adalah mandi wajib. Okey, apa hukum? Apa hukum bersuci? Hukum dia adalah wajib. Kalau tak bersuci maksudnya tak diterima amalan-amalan yang dia buat solat dan seumpamanya. Jadi di sinilah ada masalah bila orang tu dia pakai dye rambut dia. Bila dia dye rambut tak sampai air jadi tak sah dia punya wudu, tak sah dia punya mandi wajib, jadi tak diterima. Okey. Apa okey. Apa hikmah? Hikmah daripada bersuci. Yang pertama disebut situ adalah tuntutan fitrah. Islam ni adalah agama fitrah. Jadi Islam ni menyuruh kita menjaga kesucian. Yang kedua adalah menjaga izzah, kemuliaan. Yang ketiga menjaga kesihatan. Yang keempat untuk kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan bersih. Okey, hikmah kita ni sentiasa bersuci. Jadi bahagian bersuci, satu daripada najis, sama ada badan, pakaian, tempat. Ni dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain yang kata macam mazhab Maliki. Kebersihan tempat kita nak sembahyang, kebersihan tempat tu bukan syarat untuk sah sembahyang. Maksudnya kalau sembahyang dalam keadaan tempat nak sujud tu kotor, ada najis pun, diterima sembahyang kita. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita tahu mazhab Syafi'i ni dia tegas sikit dalam bab menjaga pakaian, badan, tu dia ni lebih syadid sikit daripada orang lain, menyebabkan kita lah orang mazhab Syafi'i di Malaysia ke Indonesia pun amalan kita pun jadi beralus sikit nak banding dengan kebanyakan ibadat sembahyang ke apa-apa yang dibuat oleh orang Arab ke apa ke, dia nampak terbuka sikit, tapi kita jaga. Dan yang seterusnya bersuci daripada hadas, yakni kekotoran maknawi yang ada pada badan kita. Jadi kalau dalam bab bersuci ni macam Al-Quran.
La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah siapa-siapa sentuh Al-Quran melainkan dalam keadaan dia ni suci. Ataupun masuk masjid dia kena keadaan suci daripada hadas besar. Okey, orang kafir macam mana? Orang kafir dia ni boleh masuk dalam masjid tak? Sebab orang untuk orang puang dia kalau tak suci, dia tak boleh masuk dalam masjid. Jadi orang kafir boleh masuk masjid walaupun dia ni tak suci. Sebab apa? Sebab ada apa ni? Kekotoran yang lebih besar iaitu najis kekufuran tu pada diri dia. Jadi kalau dia bersuci pun dia tetap tak suci. Tapi dalam Islam, dalam zaman Nabi SAW, orang kafir boleh masuk dalam masjid. Orang kafir siap diikat lagi dalam masjid semua masa lepas peperangan. Jadi orang kafir tak terikat dengan hukum yang kena tak boleh masuk dalam masjid semua tu orang-orang Islam. Jadi jangan kita persoal lah bila ada masjid buka untuk pelancong ke apa ke. Pelancong dia ni kata kita tak akan tanya dia, kamu ni dah mandi wajib ke? Kamu ni dah bersih dah keadaan haid ke tak nak masuk dalam masjid ni? Kita tak tanya. Sebab kita kata Islam benarkan yang bukan Islam masuk. Tu jadi ada pandangan lah. Pandangan yang kuat dibenarkan, ada setengah pandangan juga dia jaga, dia tak benar juga. Tutup aurat. Orang bukan Islam pun tak dituntut untuk tutup aurat untuk masuk dalam masjid. Cuma dia kena berpakaian yang pakaian yang inilah yang tidak menimbulkan fitnah lah. Masuk dalam keadaan pakai skirt seksi ke orang sembahyang boleh jadi pakaian hilang khusyuk, terganggu pula. Jadi dia pun padalah jubah dia pakai. Padahal tak wajib pun dia pakai pakaian jubah tu untuk menjaga suasana. Tu je kelebihan dia. Okey, seterusnya apa dia syarat wajib taharah? Sini tak sebut. Apa dia syarat untuk kita ni wajib kita taharah? Okey. Yang pertama jangan sebut tadi, ia ke Islam, balik, berakal. Kemudian dia kena berhenti darah haid dan nifas. Dia kena bersih. Lepas tu dah masuk waktu. Masuk waktu untuk solat, masuk waktu untuk ibadat, dia kena wajib taharah. Dia tak dalam keadaan tidur, dia tak lupa, dia tak dipaksa. Lepas tu ada air ataupun ada debu tanah untuk bersuci. Lepas tu dia berusaha melakukan taharah setakat yang mampu. Ni dalam bab contohnya seseorang tu duduk dalam kereta. Dia tak ada wuduk. Tiba-tiba masa ada 5 minit dia jam. Keadaan dia jam. Masa dia 5 minit nak habis zuhur. Jadi dia wajib tak semayang? Dia wajib semayang. Tapi tak ada wuduk. Dia dah usaha setakat dia mampu nak cari air ke nak cari tu memang tak ada. Dia boleh semayang dalam keadaan tak ada wuduk. Dia semayang hormat waktu. Tapi bila dah sampai waktu asar, lepas tu dia kena qada balik yang zuhur. Yang zuhur yang dia sembahyang dalam kereta ni tanpa ada wuduk, tanpa menghadap kiblat semua ni, tu sah tapi tetap kena qada balik. Itu sebagai cara kita nak hormat waktu yang hampir habis. Tu yang akan diterangkan balik dalam bab solat lagi. Kemudian apa lagi? Benda-benda najis. Benda-benda najis disebut sini ada 3. Yang pertama arak dan semua cecair yang memabukkan. Ingatlah tu, jumpa botol arak ke apa ke, kalau sentuh tu dia tu adalah najis. Jadi tangan kita kena basuh lah. Bukan najis untuk minum saja, pegang pun dah najis. Jadi anjing dan babi, bangkai. Bangkai ni binatang yang tak halal yang mati ataupun binatang yang halal mati tapi sembelih dengan cara yang tak betul. Itu dikira sebagai bangkai. Ada binatang yang tak disembelih tapi dia tak dikira sebagai bangkai. Contohnya lembu mati jatuh dalam telaga. Jadi nak mati dah lembu tu. Kita ambil tombak, ambil parang ke kita tikam belakang lembu, jadi dia pun mati. Jadi binatang tu halal dia kira sembelihan dengan cara tikaman dalam keadaan terdesak supaya dia ni boleh dimakan. Niat kerana Allah Ta'ala tak dikira sebagai bangkai. Ada bangkai yang dikecualikan yang kita boleh tu. Yang 3 jenis bangkai. Jadi mayat manusia, ikan dan juga belalang.
Jadi ikan dengan belalang kita boleh makan. Semua benda dalam laut adalah halal dimakan. Walaupun benda tu menyerupai dengan benda-benda yang haram dimakan di atas dunia. Contohnya ada ikan. Ikan dia hidung dia macam babi. Orang kata muka dia macam babi ke macam apa ke. Jadi kita boleh makan semua benda dalam laut. Ikan paus, ikan jerung yang makan orang pun kita boleh makan. Cuma sunat bila makan ikan yang besar, sunat disembelih. Ikan paus, ikan jerung boleh tapi sunat kena sembelih. Sebab apa? Sebab nak suruh cepat dia ni mati. Okey, seterusnya belalang. Belalang boleh makan Belalang kita boleh makan. Di Kelantan ada orang makan belalang. Orang kata sedap je. Macam apa ni? Crunchy, walau bekas semua nak. Jadi mahal pun. Belalang boleh dimakan. Sebab dia ni kira binatang tak ada darah lah. Jadi dalam hadis dia sebut dihalalkan pada kamu 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. 2 jenis bangkai adalah ikan dan juga belalang. Maksudnya ikan timbul atas laut, kita tengok ikan mati pun kita boleh makan kalau tak mudarat tak beracun. Yang kedua, 2 jenis darah iaitu hati dan juga limpa. Kita boleh makan. Yang seterusnya ni apa ni? Benda-benda najis kan. Arak, anjing babi, bangkai, darah. Darah cair termasuk tanah. Okey. Nanah tu adalah najis. Semayang ingatlah. Kalau ada tu kena bersih baik-baik. Yang kelima adalah kencing. Tahi manusia ataupun tahi binatang. Tu adalah najis. Najis mutawassitah. Tahi binatang ada juga yang kita makan. Contohnya kopi. Kopi luwak. Kopi tahi musang. Tu kopi yang cukup terkenal. Dalam Islam kita boleh makan tak? Halal dimakan. Maksudnya musang, dia berak, kita ambil tahi dia, kita basuh. Kita buat kopi. Kopi tu berapa puluh, berapa ratus ringgit secawang tak? Ke berapa? Tak ingat. Sekilo lah bukan secawang. Dia buat kopi tu mahal. Sebab apa? Sebab ulama kata, sebab dia punya tekstur tu dah berubah. Maksudnya dia musang tu dia telang sekaligus dia tak hancurkan benda tu. Dia bila buang daripada tahi-tahi tu ambil benda yang asal tak pecah. Jadi tak rosak, dia boleh makan. Sebab apa orang makan? Sebab musang tu dikira binatang hak paling pandai pilih biji kopi. Dia makan tu hak terbaik sahaja. Yang terhasil daripada tahi dia tu adalah hak terbaik saja, sebab tu dia jadi sedap. Siapa yang lalu makan boleh makan. Tak lalu tak payahlah. Okey. Yang keenam, setiap bahagian yang terpisah. Yang terpisah daripada setiap bahagian yang terpisah daripada binatang semasa hidup. Sama adalah najis kecuali bulu binatang yang halal dimakan. Okey, bulu binatang tu itu je boleh. Kalau tangan kaki kawan tu hidup lagi, langgar lembu ke tu haram. Semua susu binatang yang tidak halal dimakan, tu tak boleh. Susu binatang tak halal dimakan adalah tidak boleh makan. Yang bolehnya adalah telur. Semua telur haiwan yang haram dimakan adalah halal dimakan kecuali binatang yang telurnya boleh memabukkan. Telur biawak haram. Telur ular, kalaulah kajian kata ular tu telur dia ni tak beracun, boleh makan. Telur buaya boleh makan. Telur dinosaur boleh makan. Telur penyu boleh makan. Malah penyu tak boleh makan tak? Jadi yang seterusnya air mazi, wadi, hikmah tu adalah kategori najis. Jadi najis ni ada 2, aini dan juga hukmi. Aini ni yang ada jirim, ada bentuk, yang ada sifat zahir seperti warna semula. Yang sebenarnya najis hukmi. Najis yang secara hukum memang benda ni najis tapi dah kering, kesan-kesannya telah hilang. Jadi macam mana cara nak bersihkan najis aini dan juga najis hukmi. Ini kita akan sebut nanti dalam kelas yang akan datang tentang hukum-hukum menggunakan mesin basuh. Hukum mesin basuh dia ada 2. Najis yang kita masukkan tu najis yang aini ataupun najis yang hukmi. Jadi kita akan sebutkan mula selepas ni. Cukup setakat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.